Dengan Islam ke semenanjung tanah Arab ni, ia melalui perutusan Nabi Muhammad SAW. Ia memberi cahaya dalam kehidupan yang baru bagi masyarakat Islam, masyarakat Arab yang berada dalam kemunduran. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ni, ia telah meletakkan akhlak yang baik dan sebagai landasan yang membawa keharmonian. Liberal ini ia berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud bebas atau bukan hamba. Perkataan liberal ini banyak berkait dengan perkataan Inggeris iaitu liberty, iaitu konsep kebebasan. Liberalisme ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai perkara yang paling utama menurut nilai politik. Seseorang yang menerima fahaman liberalisme ini, ia dipanggil sebagai seorang yang liberal. Menurut Kamus Dewan, perkataan liberal ini definisikan dua definisi, iaitu bersifat dan yang kedua bersifat atau berpandangan bebas. Bagi sejarah perkembangan liberalisme pula, liberalisme ini bukan hanya untuk melanda umat Islam, malah dia melanda pemikiran liberal ini juga melanda atau turut berlaku dalam agama lain seperti agama Yahudi dan Kristen tersendiri. Liberalisme ini dalam setiap agama sering dikaitkan dengan revolusi industri, perkembangan idealisme politik dan kemajuan teknologi. Dengan masa depan yang lebih maju dan kemodenan, lahirlah kalangan penganutnya agama yang membuat pentafsiran baru dalam kitab agama masing-masing dengan alasan ia lebih bersesuaian dengan perubahan zaman dan ideologi mereka, sehingga terdapat sebahagian tafsiran yang baru itu membawa perubahan yang besar pada maksud sebenar yang terkandung dalamnya. Tempias perubahan ini terkena juga kepada Islam. Waktu itu Kristen Katolik ini dia menguasai kepercayaan bidang ilmu, pengetahuan, pentadbiran dengan memaksa setiap lapisan masyarakat mereka agar patuh pada kuasa agama dan gereja. Hak asasi gereja ia berada di tempat yang ke atas dan mereka meletakkan setiap dasar-dasar kehidupan, pentadbiran, ekonomi hinggalah kepada akhlak dan dalam kehidupan individu hanya untuk kuasa gereja. Secara tidak langsung, golongan gereja ini mereka mengongkong kumpulan bangsawan, ahli perniagaan dan orang awam. Mereka mengongkong untuk menguasai dan mengongkongan para pendiri gereja ini membawa kepada pemberontakan oleh golongan yang ditindas. Mereka ini dari pelbagai latar belakang dan lapisan masyarakat dia termasuk para cendekiawan yang banyak mengkritik kuasa autonomi dan gereja terhadap masyarakat. Dan akhirnya perkembangan ini dia membawa kepada zaman Renaissance, iaitu zaman kebangkitan bangsa Eropah dari zaman kegelapan. Zaman ni dia menjadi lambang kebangkitan bangsa Eropah. Rakyat Eropah ni dia mahu membentuk tamadun mereka bila mengikut acuan mereka. Itu bila berlakunya manipulasi agama, bila wujudnya istilah baru dalam agama, iaitu liberalisme atau pemikiran bebas tentang agama Kristian. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya, golongan yang berpemikiran Islam liberal ni adalah satu aliran yang berfikiran baru di kalangan umat Islam yang muncul sekarang ni dan semakin hari semakin menular dalam masyarakat Malaysia. Menurut Uji Suharto, dalam faktor munculnya pemikiran Islam liberal ni adalah disebabkan segelintir individu yang terpengaruh dengan pandangan dan cara hidup barat dan peradabannya yang banyak menguasai dan mendominasikan pelbagai bidang dan cabang ilmu dewasa ini. Pemikiran modernisme yang berpaksikan budaya hedonisme. Golongan ini beranggapan hukum-hukum Islam melanggar hak-hak asasi manusia, bahkan ia tidak sesuai dengan peredaran zaman serta mengongkong penganutnya. Jadi pemikiran modernisme ni cuba memberikan satu tafsiran
satu tafsiran Islam yang baru mengikut konsep humanism, hak dan kebebasan individu yang dikatakan sangat sesuai dengan dunia moden. Lalu dia menanamkan nilai-nilai baru dalam masyarakat serta mengubah persepsi, lantas membentukkan persepsi baru yang bermakna kemajuan, pembangunan serta hak dan kebebasan individu. Dan juga dikenali dengan cenderung kepada pemikiran yang dipanggil postmodernism. Mereka yang cenderung ke arah pemikiran Islam liberal ni banyak menyandarkan sesuatu hujah mereka berdasarkan kajian-kajian orientalis barat, metodologi kajian agama lain, hak kebebasan sosial ataupun politik ataupun ekonomi mengikut konteks barat dan falsafah sekularisme. Seterusnya, pemikiran-pemikiran yang membentuk ideologi liberal ni, yang pertama seperti berpegang kepada konsep pluralism, yakni semua agama adalah benar, sekularisme, liberalism dan kebebasan beragama. Yang kedua, menolak sebarang otoriti agama termasuk hadis, ijma' ulama' dan sebagainya. Yang ketiga, mereka ni mengagungkan akal manusia sebagai sumber dan otoriti utama pentafsiran agama dan mempercayai bahawa kebenaran adalah relatif dan bukannya mutlak, bergantung pada individu, masa dan tempat. Pemikiran diorang ni juga memerangi beberapa konsep agama berkaitan dengan wanita, harta pusaka dan sebagainya atas nama kesamarataan jantina dan hak asasi manusia. Dan akhir sekali, mereka berusaha untuk mentafsirkan semula agama dan menyesuaikan mengikut ideologi dan gaya hidup masyarakat barat. Golongan liberal ni juga yang berfahaman liberal ni juga cenderung untuk bersikap sinis atau skeptikal terhadap agama. Apabila ada timbul isu-isu tertentu, mereka akan melemparkan persepsi negatif terhadap Islam, dan ia semakin berleluasa mendominasikan pemikiran masyarakat, khususnya di dalam kelompok tertentu yang ada di Malaysia. Mereka ni berani mengetengahkan pandangan yang agak kritikal terhadap ajaran Islam. Semua ini merupakan reaksi ataupun satu bentuk tindak balas yang terhasil dari sikap yang tidak faham ataupun kepuasan golongan ini terhadap sesuatu perkara. Dan inilah yang menjadi satu isu besar yang mendominasikan masyarakat Islam pada hari ini. Jadi kesimpulannya, sejarah yang dah terukir waktu zaman gelap dulu yang berlaku di Eropah boleh dijadikan panduan dan teladan agar umat Islam boleh belajar serta mempelajari sesuatu mengenai dia. Jadi anasir-anasir yang boleh merosakkan Islam dari dalam ni begitu mudah disebarkan dalam masyarakat tanpa boleh dihalang, dan satu masa akan memberi ancaman kepada masyarakat Islam di Malaysia. Jadi gerakan golongan liberal ni semakin utuh dan mendapat tempat dalam segelintir umat Islam di Malaysia dengan adanya sebarang media baru yang perlu diatasi daripada terus menular. Jadi peranan pihak-pihak berwajib dan keprihatinan kita sebagai umat Islam sendiri perlu digerakkan agar semuanya dapat bergabung tenaga untuk membanteras pemikiran-pemikiran liberal dan sutikan akidah yang kukuh pada kalangan orang awam, terutama dengan golongan muda yang banyak menjadikan media sebagai mentor dalam mencari maklumat baru. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.